impian kita, kita kena tahu dulu apa yang tajuk dia nak bawa ni. Korang dah ready ke belum nak belajar? Alright. So, korang boleh tengok dekat sini, bangun dari mimpi, keluarkan giant dalam diri. Macam mana nak keluarkan? Kalau dia. Okey, maksudnya dia bagi tahu dekat sini setiap orang ada impian, betul tak? So, kita akan belajar sama-sama. Dia pun nak belajar macam mana kita nak jadi impian tu jadi kenyataan. Korang nak tak? Alright. Okey, so sebelum dia start, dia nak berterima kasih dekat syarikat yang maha dahsyat yang telah mengubah hidup Anim Dedel daripada biasa menjadi luar biasa dan telah melahirkan ramai jutawan dekat Elkan Global. So, korang dah ready nak jadi the next jutawan? So, dia nak minta tepukan korang untuk berterima kasih kepada Elkan Global. So, beri tepukan. Alright, so seterusnya dia nak berterima kasih juga dekat Semangat Angsa Laut yang telah menyatukan kita daripada orang kata berkauman, daripada agama, tapi dekat sini kita semua bersatu, betul tak? Daripada lahir rangkaian pun sama. So, beri tepukan kepada Semangat Angsa Laut. Alright, okay, kalau korang tengok dekat sinilah ibu bapa Hanim Dedel yang telah membawa Dedel dekat dalam platform Elkan Global ni. Beri tepukan kepada Two-Star Director Nur Syarina. Dan yang ni kena, orang kata kena bagi lebih sikit tau. Sebab kan, dialah ibu bapa Hanim Dedel, dialah kakak, dialah mak, dialah nenek orang cakap. Sebab apa tau? Bila Hanim Dedel salah dekat dalam bisnes ni, kita salah jalan, dia yang tolong tegakkan. Bila Dedel belok, dia tegak. Sebab kalau kita ikut waste, kadang-kadang pun kita ke kiri tapi sebenarnya kita tegak, betul tak? So itulah waste Dedel dekat dalam bisnes ni. So beri tepukan kepada mak, ayah, nenek semualah dekat dalam bisnes ni. So beri tepukan kepada Diamond Helena Nasir. Hello, good morning. Alright, so kalau tadi mak, kakak, nenek kan, ini orang kata Hanim Dedel punya moyang, and then Hanim Dedel punya apa orang kata, inspirasi untuk Hanim Dedel. Sebab apa tahu? Hanim Dedel buat bisnes ni, first time kita orang jumpa dia, Dedel memang bila dia tengok dia punya gaya, dia punya cara kan, Hanim Dedel memang orang kata memang terus terpikat nak follow betul-betul dia punya cara macam mana. So beri tepukan kepada kita punya Presiden Zuliana dan Firdaus. Dan Ihsan ini juga, last but not least dia bagi tahu, Ihsan ini yang telah membesarkan impian Hanim Dedel. Yang kalau korang tengok tadi kan, kita punya MC hebat PR Hanim Dedel telah mengeluarkan 1.4. Ihsan ini yang telah ditanya Hanim Dedel, "Del, kau nak tak keluarkan aset banyak gini?" So dia cakap, "Si Bumi, macam mana nak keluarkan?" Dia ada cara dia. Korang nak tak? Macam tak nak je? So beri tepukan kepada Tristar Diamond, Victor dan Elna. Alright, so korang dah ready ke belum? Alright, so setiap kejayaan yang besar bermula dengan impian. Maksudnya kita nak berjaya, kita nak ada kejayaan, kita nak kecapi kejayaan, kita kena ada impian dulu, betul tak? Contoh macam Hanim Dedel lah. Kita nak target dekat dalam bisnes ni, dia nak target sebulan, dia target nak 50,000 setiap bulan. Tapi of course lah kita kena ada impian tu dulu. Kalau kita tak ada impian tu, kita just buat je tak ada impian, korang rasa boleh dapat tak? Kan tak boleh dapat kan? So of course dekat dalam bisnes ni, dekat mana-mana pun kita tetap mesti ada impian. Impian adalah satu bentuk keinginan yang tercipta di dalam minda. Maksudnya impian ni kita bukan buat-buat tau, memang dah diletakkan dalam minda kita. Contoh macam Hanim Dedel kan, minda kita orang ni, kita orang memang berimpian apa tau? Kita nak berimpian bulan ni kita orang target, kita orang nak naik presiden. So benda tu memang dah terletak dalam minda Hanim Dedel. And then dalam masa 2-3 bulan Hanim Dedel nak keluar Mercedes macam Diaroy, macam Elhamam. Benda tu dia percaya dia boleh dapat. Sebab tu orang lain boleh dapat, kenapa kita tak boleh dapat, betul tak? Kita semua makan nasi, betul tak? Ke ada makan lain? Tak ada
Alright, setiap impian muncul 2 kali saja. Pertama dekat minda, dan kedua di kehidupan anda. Maksudnya dia bagi tahu, kalau kita ada dekat minda ni, korang nak tak untuk jadikan benda tu kenyataan dekat dalam hidup korang? Dia bukan orang kata kalau dekat dalam minda tu ibarat kita target dekat minda je tapi tak nak buat untuk jadi kenyataan. Ibarat apa tahu? Angan-angan mak jenin. Tahu tak angan-angan mak jenin apa? Angan-angan mak jenin maksudnya kita just bermimpi je tapi tak nampak benda tu untuk jadikan kenyataan. So dia tak nak yang ada dekat dalam ni semua jadi macam mak jenin. Kalau boleh jadi diri anda sendirilah. Untuk berimpian tu, impian tu jadi kenyataan. Nak tak? Alright, so dekat Elton pun kita ada impian tau. Boleh tak dia nak kita baca sama-sama? Boleh? Alright, so 1, 2, 3. Di mana ada bunga, di situ ada rama-rama. Di mana ada orang, di situ berdiri elegan. Di mana ada elegan, di situ ada elegan. So siapa yang next jutawan? Ramai ni. Mentor-mentor tolong take note semua sebab dia tengok kat sini semua muka jutawan. Alright. Penyebab besar kejayaan seseorang adalah kerana mereka berjaya merealisasikan impian mereka dari alam minda kepada alam nyata. Maksudnya macam dia bagi tahu tu lah. Kalau kita dah berimpian, of course lah kita kena kecapi betul-betul supaya benda tu jadi kenyataan. Janganlah orang kata setakat orang kata aku target bulan ni aku nak dapat RM50,000 lah. Tapi benda tu kita tak buat macam kita nak dapat RM50,000 tu. Kita buat macam kita nak RM1,000 je. So kita tak nak benda tu, betul tak? Bagaimana mereka memindahkan impian mereka di alam minda ke alam nyata. So nanti korang boleh tengok ni Pastinya proses perpindahan tersebut menggunakan kaedah yang betul dan tepat. Maksudnya dia pun ada kaedah dia tahu. Korang boleh take note benda ni supaya nanti korang boleh tahu, oh patutlah kenapa selama ni aku mimpi aku berimpian tapi benda tu tak terjadi-jadi. Okey, kaedah pertama, sewaktu impian berada di alam minda. Kaedah kedua, menzahirkan impian ke papan impian. Kaedah ketiga, bertindak dengan konsisten dan persisten. Maksudnya kaedah satu ni, sewaktu impian berada di alam minda ni, kita dah fikir dah benda tu. Kita dah fikir, kita dah target dah benda tu. So bila kita dah target, kita gunakan pula kaedah kedua untuk melangkah menzahirkan papan impian. Sebab tu hari ni kita buat dream board untuk kita nampak benda tu lebih, orang kata lebih jelas. Kalau kita tak ada dream board tu contoh macam Anik Dede sendiri, kalau Anik Dede tak ada dream board tu, kita pun tak nampak apa impian kita yang jelas tu. Sebab tu company Elkan Global dah sediakan kelas untuk dream board. Sebab dia tahu dekat sini ramai yang ada impian. Siapa ada impian? So berita bukan dekat Elkan Global. Okay. So nombor 3 pula, bertindak dengan konsisten dan persisten. So siapa dekat sini yang dia nak tanya bertindak dengan persisten konsisten ni? Salah satunya, contohnya dia bagi tahu hadir aktiviti lah. Kalau korang nak berjaya dekat dalam bisnes ni, orang kena datang kelas, kena belajar. Siapa yang tak pernah miss kelas, jangan angkat tangan. Siapa yang pernah miss kelas, jangan angkat tangan. So lepas ni korang dah tahu kenapa kita punya impian tu orang kata tak capai lagi. Mungkin macam Anik Dede sendiri mungkin, aku tahu kenapa aku tak dapat mus lagi sebab aku tak cukup rajin. Macam yang Hamam, macam Diaroy, aku tak cukup rajin sebab tu aku belum dapat lagi benda tu. So boleh tengok diri sendiri tau, jangan tengok orang lain. Boleh? Alright, impian terbahagi kepada 4 kategori. So yang pertama, impian yang kabur. Nombor 2, impian yang rapuh. Nombor 3, impian yang jelas. Dan nombor 4, impian yang kukuh. Apa itu impian yang kabur? Impian yang kabur adalah impian yang wujud satu keraguan di dalam hati seseorang. Maksudnya impian yang kabur ni kita tak nampak jelas kita punya impian tu. Dia kabur-kabur sama-sama je. Macam contoh
pakai cermin mata dekat depan tu pun dia tak nampak. Boleh faham tak? So impian kita kalau lepas ni dia tak nak korang jangan kabur-kabur lagi. Kalau boleh biar yang jelas. Boleh? Lepas tu, apa itu impian yang rapuh? Impian yang rapuh adalah impian yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah. Contohnya Hanif dia sendiri dia bagi tahu sebelum ni bila kita punya mentor Kak Lina, si Bu Fizu dan si Bu Fik tanya dia, apa impian korang buat bisnes ni? Kita orang sendiri tak tahu apa yang kita orang nak dekat dalam bisnes ni. Sebab tu benda tu kalau kita tak nampak apa yang kita nak, dekat situlah kita tak fokus untuk buat bisnes ni betul-betul. Kita sebab apa kita tak nampak apa yang kita nak kecapi, betul tak? So lepas ni bila mentor-mentor tanya apa impian korang, korang dah ready dah benda tu. Mentor, saya nak rumah, saya nak kereta, saya nak pergi holiday ke luar negara kan. Macam-macam saya nak hantar mak ayah saya pergi ke umrah. Banyak. Dia tahu dekat sini semua orang ada impian. So pandang impian tu betul-betul. Benda ni tak ambil masa yang lama tau untuk kita dapat. Kalau kita betul-betul konsisten dan persisten tadi. Okey, apa itu impian yang jelas? Impian yang jelas adalah impian yang tersergam di minda dan ianya sangat jelas tanpa keraguan. Ini yang macam dia cakap tadi. Bila kita jelas benda tu, kita jelas, kita nampak setiap hari apa impian kita. So dekat situlah kita akan kecapinya dengan senang. Dekat situlah kita boleh capai dia dengan mudah. Benda tu akan terjadi dengan senang. Sila-sila orang kata korang kena mata dia, aku dah dapat rumah, aku dah dapat kereta yang aku nak. Benda tu akan terjadi tau. Okey, apa itu impian yang kukuh? Impian yang kukuh adalah impian yang kuat dan padu dan tidak ada apa-apa atau sesiapa yang mampu mengubah impian tersebut. Okey, ini dia selit sikit Ini maksudnya kalau kata impian korang kukuh, contoh korang nak buat bisnes ni, korang orang kata nak keluarkan rumah, tapi ada pula pencuri impian ni yang datang rempuh, orang cakap orang cakap datang kacau korang, sini masuk dia jadi hantu orang cakap dia jadi hantu supaya dia nampakkan korang dekat dalam bisnes ni tak boleh buat. Tapi bila impian korang kukuh, dekat sinilah korang tak pandang langsung pun. Ibarat orang cakap bila orang rempuh pun korang still stay benda tu. Sebab apa? Korang ada impian yang kukuh, betul tak? Kalau tak ada impian yang kukuh, dekat situlah bila malaon masuk kan. Dekat situlah kita punya impian tu boleh jadi rapuh, boleh tak nampak dekat dalam bisnes ni. Orang tu boleh buat lah, dia boleh lah, dia pandai bercakap, aku tak pandai bercakap. Sebab apa dekat sini kalau korang nak tahu, semua orang bermula sama macam kita masa dulu start. Dia pun pada permulaan tak pandai bercakap, bergetar di atas ni, tahu tak? Tapi benda tu kita kena sentiasa belajar. Sebab apa? Dia sendiri ada impian yang kukuh. Dia tahu dekat bisnes ni kita boleh dapat lebih daripada kita punya kerja tu. Boleh? Lepas ni dia nak impian korang kukuh tau. Bila ada malaon datang, korang jangan hiraukan. Boleh tak? Okey. Sesungguhnya sebuah impian itu tiada nilai. Maksudnya impian ni tak boleh dibeli dengan wang ringgit, tak boleh dibeli senang cerita, tak ada nilai. Bila kita berimpian tu, benda tu orang kata tak ternilai senang cerita. So benda tu kita nak dapatkan benda tu, memang kita kena usaha daripada diri kita sendiri. Okey, so kita nak tengok kejap video. Korang boleh tengok video ni. Video please. Boleh tak? Setiap manusia pasti memiliki mimpi yang ingin dia wujudkan dalam hidupnya. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi orang sukses dengan mobil yang mewah dan rumah yang
Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi sukses dengan memiliki karir yang luar biasa, dihargai orang dan dihormati serta disegani orang-orang sekitar dia. Ada orang yang bermimpi ingin sekali membahagiakan orang tuanya, mengajikan orang tuanya, mengajarnya keliling dunia, membayar semua hutang-hutang yang mereka punya. Ada orang yang bermimpi supaya keluarganya bisa bahagia dan bisa punya apapun. Istrinya bisa membeli apapun yang dia mau tanpa melihat harga. Mereka bisa makan di tempat yang mereka mau dan mereka bisa pergi kemanapun yang mereka suka di dunia ini. Semua diawali dengan impian. Memang tidak semua impian kita bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Memiliki impian itu gratis, tapi masih banyak orang yang takut untuk memiliki. Kalau impian saja kita tidak punya, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkannya? Impian itu ibarat kita lagi berjalan dan tujuan yang kita tuju adalah impiannya. Bisa dibayangkan bila kita berjalan tapi tidak memiliki tujuan, kita akan cuma jalan di tempat atau mungkin kita akan tersesat. Memiliki impian yang jelas akan membuat kita akan selalu semangat dalam menghadapi hidup. Lihatlah orang-orang yang tidak punya impian. Mereka seperti mayat hidup yang mati sebelum mereka benar-benar mati. Mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Mereka tidak memiliki harapan hidup dan mereka hanya menunggu nasib. Tidak ada yang salah dengan impian. Ketika kita gagal, bukan impiannya yang salah, tapi cara meraih impiannya yang harus diperbaiki. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi. Tidak peduli dari manapun asalmu, impianmu akan selalu benar. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, impianmu akan selalu menunggu. Jangan pernah takut bermimpi. Takutlah bila kita tidak bisa mewujudkan impian-impian itu. Jangan pedulikan orang-orang yang selalu meremehkan impianmu. Kata mereka, impianmu terlalu besar. Bukan, mereka saja yang berpikir terlalu kecil. Kata mereka, impianmu tidak masuk akal. Bukan, akal mereka saja yang tidak masuk. Sejarah selalu mencatat bahwa orang-orang terbaik hidup karena mimpi. Karena mimpi, mereka akan bangun lebih awal daripada orang kebanyakan. Karena mimpi, mereka akan lebih bekerja keras daripada orang lain. Sesuatu yang besar berawal dari impian yang besar. Kita tidak akan pernah besar tanpa impian yang besar. Bermimpilah besar, bermimpilah setinggi-tingginya. Pegang erat mimpi itu dan jangan pernah lepaskan. Mimpi itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Mimpi itu akan menuntun kita selalu mencari satu solusi dari 1000 masalah, bukan satu masalah dari 1000 solusi. Jangan pernah takut dengan hinaan orang lain. Mereka cuma iri karena mimpimu lebih besar daripada mimpi mereka. Bermimpilah tinggi, tapi selaraskan tindakan dan doamu terhadap mimpi-mimpimu itu. Insya Allah Tuhan akan mewujudkan semua mimpimu. Selamat berjuang. Terima kasih. Alright, okay. So, dia nak tanya siapa yang boleh jawab apa yang korang nampak dekat dalam video ni? Ada tak siapa yang beranikan diri untuk jawab? Ada tak? Ya. Okay, so dia bagi tahu salah satunya yang dia nampak dekat dalam video ni dia nampak dekat dalam video ni, kita tak perlu hiraukan orang lain supaya kenapa tak perlu hirau orang lain yang datang dekat kita untuk apa orang kata mengata, hina kita. Sebab apa? Impian kita lebih besar daripada diorang, betul tak? So lepas ni kalau kata kawan-kawan ke siapalah sekalipun yang datang yang hina kita, kau buat bisnes Elken, kau tahu tak Elken tu apa? So benda tu korang sendiri dah tahu dah, sebab korang dah datang dah kelas. Dia pun tak pernah datang, tak pernah join event kita, tak pernah jumpa kita punya team, betul tak? So dekat situ dia tak nampak apa yang ada dekat dalam Elken ni, tapi korang nampak benda tu. So hiraukan diorang, terus dia buat, boleh tak? Alright. So kalau korang tengok dekat sini, ini adalah dream board Hanim Daniel. Masa Hanim Daniel
buat 2021 kita orang, masa ni belum jelas tau. Nampak tak, rumah tak ada harga, duit simpanan pun kita tak tahu nak letak berapa. Lepas tu kereta, umrah, kita letak just gambar je dia kahwin. Dalam target 2021 ni alhamdulillah dia dapat capai satu target yang Halim Daniel dah berkahwin. Dengan menggunakan hasil duit Elkon, bisnes Elkon Global ni 100%, kita orang keluarkan untuk duit kahwin 35,000. So beri tepukan dekat Elkon Global. Halim Daniel dulu dia tak begitu tau masa kita orang nak start kahwin tu. And then kalau korang boleh tengok, Halim Daniel target 2022. Ni dah lebih jelas lah. Orang cakap kita nak CLA 250 color merah dengan harga sekali 268. Lepas tu Halim Daniel nak pergi umrah bersama keluarga, RM 60,000, simpanan emas 100,000, rumah investment 750,000, travel free Dubai dan Itali, simpanan emas. Apa yang Halim Daniel dapat dekat sini, alhamdulillah kita dah capai. Umrah ni baru je 2 hari lepas Halim Daniel dah hantar mak pergi ke umrah dengan menghasil menggunakan duit bisnes ni. Dia sendiri tak sangka tau, sebab masa dia pergi Singapura dulu tak pernah terbayar langsung benda tu untuk Halim Daniel lah hantar mak pergi ke umrah. Tapi dekat dalam bisnes ni Daniel betul-betul inspirasi siapa tahu? Abang Amam. Mana Abang Amam? Sebab apa tahu? Dia pergi satu family bawa pergi umrah. So next insyaAllah doakan Halim Daniel dapat pergi bersama keluarga. Alright. So lepas tu kita orang dapat apa tahu? Kita orang dapat capai rumah investment. Kita target dekat sini 750,000 betul. Tapi kita dapat double 1.4 juta. Dengan hasil 100% bisnes Elkon Global. Tak ada orang cakap Halim Daniel tak ada buat kerja lain, pergi jual sana, pergi jual sini, tak ada. 100% hasil bisnes Elkon Global. Itu yang dahsyat ni tau. Kalau dekat luar kita nak apply kereta, apply motor pun belum tentu lepas, betul tak? Tapi cuma korang bayangkan, Halim umur 24 tahun, Daniel umur 23 tahun dapat keluarkan aset ni. Gila ke tak gila Elkon ni? Alright. So lepas tu Halim Daniel dapat travel for free Dubai 2 tiket. Lepas tu Itali pun 2 tiket. Benda ni pun dah tercapai. And then simpanan emas alhamdulillah belum kita capai lagi apa yang kita nak tu kan. Tapi tahun ni dia tahu apa yang Halim Daniel nak, benda tu akan terjadi. Korang nak tak benda tu terjadi tahun ni juga? So korang boleh tengok dekat sini apa yang Halim Daniel target untuk simpanan wang kita orang dapat masa tu 83,000. Ni Kak Zul punya ni kita pegang ni. Sebab kita tahu kita pun boleh dapat macam ni. Korang nak tak dapat dalam masa 6 bulan 380,000? Orang cakap apa tahu? Kita tidur atas duit tau. Best gila tidur atas duit. Selimut tu pun gebor tu pun cakap dia 50-50. Alright, lepas tu ini kalau korang boleh tengok rumah Halim Daniel dekat Segoya Resident dekat Bangsa South. Bila buka je tingkap tu orang cakap depan tu Mid Valley. Best gila tau tengok pemandangan KL. Kita ni orang JB ni jadi jakun bila datang KL. Tingkat 39. So nanti kalau siapa yang datang KL nak datang tengok rumah, boleh Halim Daniel boleh bawa. So ni masa ni kita orang pergi sign rumah baru lepas JL time tu lebih kurang time tu. Lepas tu ni kita orang pergi ke Dubai. Ni masa tu kita orang pergi ke Dubai. Lepas tu bulan 6 ni kita orang akan terbang ke Rome, Itali. So siapa yang pergi Itali tu get ready bulan 6 ni. And then kita orang dapat satu tiket ke Shanghai, 2 tiket ke Korea. So siapa yang hari tu ada flight Korea? So macam Abang Nazri selalu cakap, dah boleh get ready, kemas barang-barang. Tahun depan kita akan terbang ke Korea. Tapi korang yang baru start ni jangan risau tau. Sebab apa? Kita ada trip ke mana? Lagi best tau dia bagi tahu London tu. Ni dia betul-betul nak target kan. Kita pergi ramai-ramai, memang best. Tapi macam Abang selalu pesan dekat dia lah, kalau pergi, bagi tahu dengan tim, pergi jangan bersorangan. Tahu tak sebab apa? Sebab nanti korang akan jadi fotografer and hamam di Arwai. So kalau boleh pergi berpasangan. Yang tak ada pasangan tu cepat-cepat kahwin. Tak ada lagu-lagu. So ini gambar tu
beli kereta, benda tu Dede doakan semoga tercapai dekat dalam perniagaan global ni. Amin. Ni antara kita orang punya ni lah. Ni kali ni kita borong minyak wangi tahu tak, kedai tu sampai kosong tau. Bila orang yang datang, dia sendiri takut nak jual, dia sampai simpan stok dia. Sebab dia tahu orang yang tu banyak duit. Ni kalau korang boleh tengok, ni dia punya kedai emas. Satu lorong tu memang dia ada apa orang kata, jual emas, jual belian. So dekat situ satu kedai tu siap baju sekali dia orang boleh buat emas. Lepas tu ni tempatnya, ini pulau buatan. Ini pulau buatan. Kalau dekat sini orang panggil Country Garden, betul tak? Tapi dekat sini bukan Country Garden ini dekat Dubai. Farm Jumairah. Lepas tu ni kita orang pergi dessert dia. Benda ni percuma tau, bukan berbayar. So macam dia bagi tahu tadi, kita ada trip untuk ke London, betul tak? Semalam siapa yang datang Abang Nazri dah bagi tahu kan? So kalau boleh kita jangan target satu tiket. Kalau boleh kita target 2 tiket. Nak tak? Tahu tak kalau kita dapat 2 tiket ni berapa income kita dapat? Gila tau. Korang pernah terbayang tak dalam masa 6 bulan korang punya apa orang kata, statement bank tu, korang punya bank tu melimpah-limpah masuk 20,000, 50,000, 70,000. Benda tu akan terjadi tau. Dekat sini je dia bagi tahu. Kalau kita kerja, kita tengok hujung bulan 27, 30 hari bulan buka 2,300, 2,400, 3,000 kan. Nampak Abang Nazri cakap. So dekat sini benda ni dia bagi tahu confirm. Kalau korang betul-betul nampak apa yang korang boleh capai, apa yang korang nak, apa yang mentor review tu korang ikut bulan-bulan, confirm akan jadi 2 tiket. Dah ready ke belum nak pergi London? Ramai ni, ramai gila. Abang Nazri dia rasa kan kita kena booking lagi 2 flight Abang Nazri, sebab 1 flight tak cukup. So korang boleh tengok dekat sini, semua toko-toko besar dunia ini berjaya bermula dengan impian. Contohnya Alibaba Group. Kalau dia tak ada impian untuk buka dekat seluruh negara dia punya Alibaba punya franchise, macam mana dia nak buat, betul tak? So dia bermula juga dengan impian. Lepas tu kita ada siapa? The Wright Brothers, orang yang telah cipta kapal terbang, helikopter. So kalau dia tak ada impian untuk terbangkan benda tu, macam mana dia nak jadikan benda tu kenyataan, betul tak? Kan? Lepas tu kita ada Thomas Alva Edison. Ini orang yang pertama mencipta lampu. Kalau salah tolong betulkan dia. Sebab apa tahu? Dekat sini dia sendiri boleh terfikir macam mana nak cipta lampu. So kalau dekat sini korang dah tahu dah macam mana nak cipta duit, betul tak? So tinggal buat je lah, apa nak tunggu lagi? Boleh tak? Kalau Dede target bulan ni ada settle 1 tiket, siapa nak? Benda tu kalau korang settle 1 tiket, korang dapat income 45,000 tau. Lagi orang baru, orang lama ke, lagi best dapat income tu. Silat-silat boleh, apa orang kata, dapat 45,000 tu terus resign kerja korang, buat full time dekat dalam bisnes ni. Best tau benda tu. Lepas tu 3 langkah penting untuk mencetuskan minda sepada sedar. Benda ni dekat dalam ni kita ada minda sepada sedar tau. Kaedah kita gunakan kaedah ABC. A ni ask for it, berani meminta. B, believe, percaya. C, collect, terima sebulan-bulan ni. Contohnya bila A ni korang berani meminta, korang minta apa yang korang nak. Aku nak emas lah, aku nak rumah lah, aku nak nak pergi umrah lah, aku nak simpanan 100,000 lah. Korang kena percaya tau. Korang kena buat pula kaedah B ni. Kena percaya benda tu yang korang akan dapat. Korang percaya tak korang akan dapat? Percaya. Macam tak percaya je, percaya tak? Percaya. Barulah percaya, baru dia nampak yang korang betul-betul percaya yang korang akan dapat. Lepas tu C, collect, terima
sebulat-bulatnya. Maksud terima sebulat-bulatnya, bila korang dah minta, korang dah percaya, korang buat bisnes ni, korang terima rejection, korang terima orang hina, kena terima sebulat-bulatnya. Boleh tak? Sebab apa tau? Dia tengok dekat sini, bila kita, apa orang kata, kena reject, orang tak lulus, itu tak lulus, kena reject dengan orang lah, benda tu korang jadi rasa down. Tapi sebab apa tau korang rasa down? Dia bagi tahu sebab korang tak nampak korang punya impian yang jelas tu. Kalau korang nampak benda tu, korang tak fikir pun benda tu sebagai satu masalah. Betul tak? Lepas ni kena jelas tau. Bila apa orang kata, hantar satu submission tu reject, oh tak apa, aku ada lagi 10 dekat belakang. Boleh Okay, a dream is one of the most powerful force on the planet. Maksudnya mimpi ni adalah sesuatu yang power dekat dalam planet ni. Orang kata penolakan dekat dalam planet ni. Kalau kita bermimpi untuk jadi orang kata jadi jutawan, of course lah benda tu akan jadi. Tapi dengan kita punya tindakan, betul tak? So tindakan tu kena selari dengan kita punya mimpi. So lepas ni korang dah, orang kata dah ready ke belum nak fight ke London? Tetapi adakah anda percaya pada impian anda? Adakah anda percaya pada impian anda? Percaya Betul percaya? Betul? Bagaimana anda mencegah impian anda daripada dicuri oleh keraguan, kekecewaan, kegagalan, kritikan dan ujian? So kita next surah kita tengok. Harus memiliki big why untuk mempertahankan impian anda. Hari ni dia nak tanya, siapa yang tak ada big why dekat sini? Sila turun tangan. Siapa yang ada sila angkat tangan. Tak ramai ni ada. Siapa yang ada big why? So dekat even kita bekerja pun kita siapa yang ada BY? Okay, sebab apa tahu kita kena ada BY. Even kita bekerja sekalipun kita kena ada BY. BY ni maksudnya contoh korang ada anak, ada mak, benda tu korang nak orang kata nak jadikan anak korang ni selesa untuk hidup, dah cukup duit untuk dia, ada simpanan untuk dia. So benda tu kadang ada orang BY dia lain. Ada orang BY dia sebab anak, ada orang BY dia sebab mak, ada orang BY dia sebab isteri. So tengok korang punya BY tu apa. Apa yang korang nak dekat dalam bisnes ni. Bangun dari mimpi, keluarkan jaya yang ada dalam diri anda. The brand new you 2023. Siapa nak jadi jutawan? Okay, so kita bangun ramai-ramai. Dia nak korang sebut benda ni. Okay, so kita sebut ramai-ramai. Aku hebat. Aku pasti boleh. Aku jutawan Elkan Global. Test saja Okay, so kita sebut ramai-ramai. 1, 2, 3. Aku hebat. Aku Aku hebat. Okay, satu lagi. Aku hebat. Aku pasti boleh. Aku jutawan Elkan Global. Okay, boleh kita sebut tapi nak kuat tau. Kalau boleh biar untuk orang guna ni. Boleh? Okay, 1, 2, 3. Aku hebat. Aku pasti boleh. Aku jutawan Elkan Global. Okay, sini duduk. Alright. Tindakan mampu mengubah nasib. So, kalau tak ada tindakan, kita punya nasib pun dekat situlah. Tapi kalau tindakan anda 2-3 kali ganda daripada apa yang anda impikan, confirm Daniel pasti apa yang korang nak, benda tu akan terjadi. So